Ini adalah Range Rover Evoque versi terbaru tahun 2020 dan ini adalah Range Rover Evoque versi 8 tahun lepas yang korang semua tergila-gilakan dulu, iaitu versi 2012. Dan hari ni saya akan ceritakan secara terperinci tentang Range Rover Evoque ni daripada segi luaran, spesifikasi dalaman dan of course saya akan test drive dan lenjan kereta ni nanti. Kalau ada satu jenama car maker dalam dunia ni yang betul-betul pakar dan mahir dalam membina sesebuah SUV, Sport Utility Vehicle, Land Rover lah brand tersebut. Ini adalah Land Rover Range Rover Evoque versi 2020 dan ini adalah buatan British. Strategi, I said right now, fight, conquer. Evoque, Range Rover Evoque pernah menjadi satu kereta idaman saya pada waktu dulu. Dan untuk versi terbaru ni, dia didatangkan dengan dua spek. Spek asas adalah Range Rover Evoque dan ini adalah Range Rover Evoque R Dynamic, yang mana kedua-dua model tersebut dia didatangkan dengan enjin 2.0 liter twin scroll turbocharged. Dan untuk versi R Dynamic ni, dia produce lebih kurang 245 horsepower dan 365 Newton meter of torque. Agak sangat besar juga. Dan untuk versi bawah dia, versi basic, dia produce lebih kurang 200 horsepower dan 320 Newton meter of torque. So ada perbezaan antara kedua-dua model R Dynamic dan model yang biasa. Walaupun dia menggunakan enjin yang sama 2.0 liter twin scroll turbocharged, tapi dia produce different performance. Daripada bahagian hadapan masih lagi carry over identiti Land Rover, Range Rover. Dia ada Range Rover dekat atas ni. Dan untuk versi terbaru ni, profil hadapan dia rata saja, smooth daripada bahagian hood sampai ke bahagian bumper. Sama juga macam Range Rover Velar. Dan untuk R Dynamic ni, dia ada special tone. Dia ada bronze color gold gangsa dekat sini, dekat bahagian atas sini dan dekat sini. Apa yang bestnya tentang Land Rover sekarang, kebanyakan model dia orang semua dah tak ada door handle. Korang perasan tak? Rata saja. So macam mana kita nak buka pintu? Actually kalau korang nak buka pintu macam biasa, ini adalah kunci. Pastikan kunci berada dalam 1 meter, lebih kurang 80 cm daripada kereta. Dan korang just tekan saja button kat sini. Korang tengok, dia terkeluar. Wow, ini adalah door handle. Dia simpan door handle dia kalau kita lock kereta. Wow. So benda ni praktikal juga sebenarnya daripada segi safety. Sebab kalau orang nak congkil pintu, nak apa kan, tak boleh. Dan tempat masuk anak kunci dia dekat bahagian dalam situ. So kalau benda ni tertutup, dia memang tak boleh congkil pun benda ni. Tak boleh. Dan fungsi ni juga sebenarnya boleh jadi indikator untuk korang tahu kereta korang berada dalam keadaan lock ataupun unlock. Contoh kalau korang dah pergi jauh, nak tahu lock ke tak lock, tak payah tengok apa, tengok benda ni. Okey, kalau macam ni lock. Kalau katakanlah macam ni, oh kereta aku unlock. Daripada segi bahagian belakang dia, macam biasa Land Rover, Range Rover ni dia ada satu profil dia tersendiri yang memang saya suka. Sangat cantik. Dia punya design tak terlalu over. Untuk versi yang terbaru ni, kereta-kereta Land Rover sekarang semua dia smooth di antara body dengan bumper. Tapi dia ada satu garisan simple saja tapi nampak cantik. Dia lampu dia kecil. Range Rover ni apa yang membuatkan kita nampak dia cantik dekat atas jalan sebenarnya? Sebab dia nampak garang. Sebab dia punya lampu ni kecil. Dia halus tapi panjang. Dan satu lagi membuatkan dia nampak garang sebab dia punya profil tepi ni, dia direct daripada depan, hitam, tingkap hitam, direct sampai ke belakang. Dia seolah-olah tak ada pillar A, pillar B, pillar C. Dia hide kan benda tu. Dan dia punya bahagian rear bumper dia pun nampak cantik. Dia ada satu profil hitam dekat sini. Lepas tu body colour. And then dia ada macam grey and then silver. Ini actually memang warna silver, dia tak ikut body colour. Dan warna hitam. So dekat sini ada shape yang nampakkan daripada jauh atas jalan kereta ni nampak tough, nampak gah. Evoque. Dia punya roda dia menggunakan 20 inci 235, 50 dan R20. Dan untuk R Dynamic ni dia bagi sekali dengan package tayar Pirelli Scorpion Zero. Dan kalau korang teliti secara dekat kereta ni, korang akan nampak terlalu banyak dia bagi sensor. 1, 2, depan 3, 4 ni ada kamera. So bahagian depan ada 6 sensor. Dan bahagian belakang dia pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total ada at least ada 12 sensor yang saya perasan dekat depan dan belakang kereta ni. Okay, start engine, tekan brake. Oh, nampak tak? Dia punya screen dia bila kita start engine, dia akan automatically tilt.
Dan once kalau korang masuk dalam kereta ni, korang akan nampak dia ada 3 skrin yang clear, 3 skrin yang cantik. Satu dekat sini, meter cluster, full LED screen. 2 dekat sini dan 3 dekat sini. So dekat sini kita boleh nampak British dia bijak untuk mengasingkan 3 skrin untuk 3 fungsi yang berbeza. Untuk skrin dekat meter cluster ni, biasa dia ada tunjukkan speedometer dengan RPM, tapi dia ada tunjuk juga dia punya navigation semua boleh keluar dekat sini. Dan kemudian yang dekat sini khas untuk media, khas untuk infotainment, dia boleh keluar GPS juga. And then dia ada function 360 degrees camera, dan kamera dia wow, memang cantik gila. Dan satu lagi skrin yang ada dekat tengah-tengah sini, ini adalah untuk climate control dan kita punya driving mode. Wow, so dia asingkan 3 skrin ni supaya kita dapat tengok dalam satu masa 3 benda yang berbeza. Tapi apa yang saya nak puji Land Rover adalah walaupun dia menggunakan 3 skrin, touch screen sini, touch screen sini, tapi dia pandai mengasingkan climate control punya scroll. So untuk climate control saja yang kita tak perlu nak touch screen. Sebab saya ada cerita dalam video-video sebelum ni, kalau kereta tu dia punya climate control dia berbentuk touch screen, memang tak praktikal untuk dekat Malaysia. Sebab biasanya kalau cuaca panas dekat Malaysia ni, kita masuk kereta, kita terus nak scroll. Kalau nak touch tap-tap kadang-kadang tak kena kan. Dan tak lupa ada satu lagi skrin, iaitu dekat atas ni. Wow. Basically ini adalah rear view mirror yang macam biasa, tapi kalau korang nak view yang lebih clear, korang tolak sini. Wow, ini adalah skrin. Dan satu benda yang clever, genius daripada Land Rover, dia letakkan kamera yang ini adalah dia letakkan dekat shark fin antena dekat atas tu. Genius. Tak ada siapa yang terfikir untuk letakkan kamera dekat shark fin antena. Sebab bila posisi kamera diletakkan dekat bahagian yang lebih tinggi, dia punya view dia nampak lebih luas sebenarnya. Actually benda ni sebenarnya korang boleh set, nak view atas sikit ke, kanan sikit ke, dia punya brightness pun boleh set. And then daripada segi sitting position agak selesa, not bad. Dan daripada segi dia punya visibility dia okey, kita sit higher daripada ground. So bagi saya tak ada masalah kalau korang nak drive kereta ni. Cuma daripada segi cermin belakang sekali tu agak sempit, dia punya view agak kecil. Dan benda ni banyak dikomplain sebenarnya oleh pengguna Evoque yang sebelum-sebelum ni. So that's why diorang bagi solution dengan gantikan skrin ni. So masalah tu dah tak ada, dan Evoque remain cool daripada segi dia punya design. Tingkap belakang tu kecil. Everything yang korang touch dekat dalam Evoque ni, korang akan immediately rasa premium, benda yang mahal. Ni soft touch, even atas ni soft touch. Ini memang soft touch something like fabric. Everything semua, pintu pun soft touch. Sampai bawah ni pun dia pakai soft touch. Dia punya steering cantik, 4 spoke. Dia punya steering control sini cantik, macam Range Rover Vela juga. Dia ada pedal shift. Tapi ada satu benda yang pelik sikit, sebab korang tak akan jumpa parking brake. Parking brake tak ada. Kat sini tak ada parking brake, sebab dia posisikan parking brake tersebut dekat bahagian bawah sini. Dia punya center console kat sini ada double decker, tapi dekat bawah ni tak besar sangat dan tak ada apa-apa power outlet ataupun USB port. Dan dekat sini ada 2 cup holder, dan mangkuk ni tak tahu nak simpan dekat mana. Kemudian dia punya center armrest, wow, dia boleh buka 2, kiri dan kanan. Dan dekat dalam ni ada 2 USB port, micro SD dan 1 power outlet. Daripada segi seat bahagian belakang, kalau korang tengok legroom dia sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas. Center hub dia pun agak tinggi, tapi masih lagi selesa kalau nak naik 3 orang dekat bahagian belakang ni. Ada aircon blower, ada 1 power outlet. Dan basically apa yang ada kat belakang ni, ada tweeter, ada utility hook, dan dia punya pintu belakang pun masih menggunakan soft touch plastik sampai ke bahagian bawah. Door pocket agak besar, dan dia punya seat dia pun agak panjang. Saya suka dia punya kedudukan angle seat belakang ni, sebab dia condong macam gini. So kita akan rasa kita terpasuk, kita akan rasa safe, tak rasa nak menggelongso ke depan kalau tiba-tiba driver brake. Dan dia punya angle sandar pun agak okey, selesa. Dan dia punya headroom dia pun banyak lagi. So daripada segi keluasan, kereta ni memang tak ada masalah. Daripada segi dia punya ruang boot dia, kat sini dia ada power boot. Okey, dia punya boot dia tidaklah begitu besar, tapi cukup untuk sebuah compact SUV. Sebab Evoque ni adalah salah satu entry level untuk Land Rover, Range Rover. Dan ini dia punya toolset dengan tyre spare. Tapi dia punya seat boleh turun lagi. Okey, ni turun.
And then dia satu kali. So dia boleh jadi rata macam gini. So apa yang saya boleh katakan untuk Land Rover Range Rover Evoque versi terbaru ni, daripada segi dia punya spesifikasi dia sangat-sangat banyak daripada segi safety, dan paling saya impress sekali adalah daripada segi dia punya susunan atur skrin tersebut. Ada empat skrin yang berbeza tapi semuanya adalah fungsi yang berlainan. Congrats British sebab dia pandai asingkan kegunaan, dan yang paling penting dia punya climate control tersebut dia menggunakan scroll physical button, bukan touch screen. Dan sekejap lagi saya akan test drive kereta ni. Saya akan lenjan kereta ni sebab kekuatan sebenar Range Rover bukanlah daripada segi looks, daripada segi spesifikasi safety ataupun sebagainya, tapi daripada segi dia punya ketahanan dan dia punya kelasakan. So terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis, dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya ada sesuatu knowledge baru yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni tentang British car, tentang Land Rover, terutamanya Range Rover Evoque versi terbaru ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah. Akhir kata, saya Nas Abdullah. Strategi fight! Conquer! Bye! Wow, this is my dream car.